Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bakal duyuf Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah hari ini kita akan membincangkan rukun-rukun umrah sebagai persediaan untuk kita menunaikan umrah nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rukun umrah terdapat 5 rukun padanya. Yang pertama adalah berniat ihram umrah. Yang kedua tawaf. Rukun yang ketiga sa'i. Rukun yang keempat tahallul, dan rukun yang kelima adalah tertib. Di samping rukun umrah, di sana terdapat juga wajib umrah, iaitu 2 perkara. Yang pertama adalah berniat di miqat, dan yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan ihram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berniat di miqat ini adalah sesuatu yang wajib untuk seseorang itu lakukan apabila dia menunaikan umrah. Terdapat 5 miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Zulhulaifah, yang kedua adalah Al-Juhfah, yang ketiga Yalamlam, yang keempat Qarnul Manazil, yang kelima Zat Al-Irq. Untuk jemaah daripada Malaysia, selalunya kita akan melalui 2 miqat, iaitu Qarnul Manazil dan juga Zulhulaifah. InsyaAllah saya akan terangkan pada seketika nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk membincangkan rukun yang pertama ini, iaitu rukun niat dan ihram, maka sebelum kita berihram, ada perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan. Yang pertama adalah untuk kita mengerat kuku kita. Kita memotong kuku kita dan membersihkan kuku kita. Yang kedua, kita menanggalkan bulu ketiak ataupun ari-ari. Kita membersihkan bulu-bulu ketiak dan bulu-bulu ari-ari. Dan yang ketiga, kita mengandam misai dan juga rambut. Yang keempat, kita mandi sunat ihram. Dan yang kelima, kita memakai minyak rambut, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengenakan madu di rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, kita memakai bau-bauan di tubuh sahaja, tidak pada ihram kita, tidak pada pemakaian ihram kita. Sebagai contoh, kalau lelaki boleh mengenakan deodoran ataupun minyak atar, dan bagi kaum muslimat, bagi kaum wanita, boleh mengenakan wangi-wangian sekadar untuk menutup bahu yang tidak senang dihidu sahaja. Tidak boleh lebih daripada itu sehingga meninggalkan jejak kesan bau tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk pemakaian ihram, bagi lelaki perlu mengenakan 2 helai kain sahaja, iaitu yang pertama kita panggil sebagai izar, bertindak sebagai menutup daripada bahagian pinggang ke bawah. Yang kedua, kita memakai rida yang menutup daripada pinggang ke atas. Itu untuk kaum lelaki. Manakala untuk kaum wanita pula, dibolehkan untuk memakai apa-apa pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, kecuali boleh membuka muka dan tangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah kita melakukan sunat-sunat ihram dan kita memakai ihram, maka kita disunatkan untuk melakukan solat sunat ihram. Kita boleh melakukan solat sunat ihram ini di mana jua ataupun pada bila-bila masa, kecuali waktu-waktu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya kita memakai ihram dan kita melakukan solat fardu, maka telah gugur tuntutan untuk kita melakukan solat sunat ihram tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu adalah di antara perkara-perkara yang perlu kita lakukan pada rukun yang pertama, iaitu rukun niat dan ihram.